Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi dapat kita bertemu untuk kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan fiqh ibadat, khususnya menurut mazhab Asy-Syafi'i. Minggu lepas kita sebut pada rukun yang pertama mengenai hukum niat, yang mana dari segi syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut secara umum yang mana bahawa setiap ibadat ini perlu disertakan dengan niat. Kerana niat itu membezakan ibadat kita yang kita laku tu kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun kerana makhluk dan sebagainya. Walaupun niat ini nampaknya mudah untuk disebut, mudah untuk dieja. Kalau bahasa Arab 3 huruf je. Nun, ya, ta, marbutah, tabulat. 3 huruf sahaja. Tetapi sebenarnya niat inilah yang pernah disebut oleh Imam Maliki rahimahullah ta'ala anhu. Dia mengatakan, aku mengambil masa sekitar 40 tahun untuk betulkan niat aku dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Maliki tuan maklum bahawa Imam Malik bin Anas, seorang mazhab yang tersohor yang kedua selepas Imam Hanafi, yang mana dia dalam kitab hadis yang panjang Muwatta' tu, kitab hadis yang tersohor yang menjadi rujukan pada zaman tersebut, sendiri mengambil masa 40 tahun untuk pastikan niat dia betul-betul ikhlas kerana Allah, tidak kerana manusia dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, orang macam kita dan macam manalah. Nah, kalau kita fikir patutlah Allah SWT, Nabi sendiri pesan kepada kita, kalau kamu sempat laku di rumah, lakukanlah solat sunat itu di rumah, dan lakukanlah solat fardu di masjid, melainkan tahiyatul masjid. Nak beritahu dah kita bahawa bimbang, takut kita laku solat tersebut kerana orang dan sebagainya. Tapi kita buat di sini, mungkin kita buat ramai-ramai, tak terperasan nak lihat siapa-siapa. Tapi kalau semua orang duduk berlaku sembahyang Jumaat, contoh khatib atau mimbar, dia seorang berdiri di kalangan jemaah-jemaah, rasa itulah sembahyang sunat yang paling lama dalam hidup dia, kan? Apa kat tengok belaka, nak bergaru pun takut. Begitu juga dalam bab solat, niat ini merupakan perkara yang asas, yang mana tidak sah solat kita sekiranya tidak niat, ataupun salah segi etika atau kaedah kita melakukan niat. Dan kita masuk pada malam ni, syurutun niyat yajibu an nakuna niyat an takuna niyatu muqarranatan litakbiri litakuna muqarratan li awwalis salati li anna takbira awwalu fardun min furudis salati. Disebut secara awal bahawa apabila kita melakukan niat itu, hendaklah dilakukan dengan serentak dengan kita lakukan takbir. Apabila kita kata Allahu Akbar, dan di antara itulah hadirnya akbar, di antara tengah itulah masuknya niat kita. Sekiranya terkeluar, diawalkan atau diakhirkan niat daripada tersebut, maka niat tersebut dianggap sebagai batal dan solat kita tidak sah. Ini yang banyak disebutkan, itu yang menyebabkan kita sesak nafas tu. Sebab apa kita takbir Allahu Akbar tak jadi 3-4 kali takbir, disebabkan niat. Sebab apa kita buat begitu? Sebab tak ada ilmu. Sedangkan tidak perlu pun takbir sepanjang itu. Sebabnya yang nak dimasukkan di antara niat itu hanya benda yang pendek sahaja. Nanti kita sebut di bawah nanti. Yang mana li'anna takbira awwalu fardun min furudis salati. Kenapakah niat kita ni perlu disertakan dengan takbir? Kerana takbir dan niat ini menandakan awalnya masuk solat kita. Jadi kalau kita lafaz sebelum takbir, usolli fardhan maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu lafaz niat. Yang itu buat tak apa, tak buat apa, tak apa. Nah, yang pentingnya dalam hati, nanti tersebut nanti. Fayajibu an takuna niyyatu muqarranatan
lahu la qablahu wala ba'dahu, dan mesti dihadirkan niat itu di antara lafaz Allahu Akbar di tengah-tengah tu, dan tidak boleh diawalkan dan tidak boleh dilewatkan niat daripada lafaz Allahu Akbar. Wa inna wa ba'da takbiri lam yajuz, barang siapa yang menghadirkan niat terlebih dahulu baru lafaz Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar dahulu baru menghadirkan niat selepas itu, maka niatnya dianggap sebagai tidak sah, maka batallah solatnya tersebut. Kenapa? Wa inna wa qabla takbiri lam yajizu illa an yastadima niyyah ila waqti takbir. Sebabnya bermulanya solat itu, bermulanya takbir, maka niatnya bermula di situ. Maka sesiapa dia kata mestilah yastadimun niyyah, maka hendaklah kamu hadirkan niat di antara lafaz Allah hingga bar tadi. Sekiranya awal dan akhir, maka kita ini kata, dan semua ulama mengatakan batal solatnya. Ini mengikut pandangan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Sekarang ni kita nak tanya, kita mengaji dah fardu ain kecil-kecil dulu, ustaz pun dah ajar kita dah basi kat telinga, tapi ramai juga yang tak tahu. Sebab itu yang tak faham itulah yang menyebabkan dia takbir angkat tangan begitu lama tu. Allahu Akbar sampai sesak nafas, sebab dia tak faham konsepnya. Apa yang dimaksudkan konsep ini? Wa tahtaju kaifiyatun niyyah, dia kata, maka di dalam niat kamu itu di antara Allah hingga Akbar tu, maka hendaklah kamu hadirkan 3 perkara tersebut. Apa maksud 3 perkara? Ila qasdi fi'lis solah. Pertama, mestilah kamu ada niat untuk melakukan solat. Dengan kata lain, qasad. Apa maksud qasad, tuan-tuan? Kalau kita kata sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, di mana qasadnya? Pertama adalah sahaja aku sembahyang. Itu nama dia qasad. Itu wajib kena ada dalam lintasan niat kita. Kalau tak ada, tak boleh. Yang kedua, dia kata wa qasdi wujubiha, maka hendaklah kamu meniatkan tentang fardunya solat tersebut. Maknanya sahaja aku sembahyang, satu, nama dia qasad. Yang kedua, mesti kamu menghadirkan fardunya, maknanya fardu. Dua, nama dia ta'arud. Yang ketiga, wa qasd ta'yin as-salah allati yuriduha al-musalli, dan hendaklah kamu sebut solat apa yang kamu maksudkan, iaitu maghrib. 3 perkara mesti kena ada lah niat kita di antara Allah hingga Akbar ni, kena ada 3. Pertama, mesti kamu ada niat untuk lakukan solat, iaitu sahaja aku sembahyang, 1. Yang kedua, mesti kamu kena sebut status solat tersebut, fardu ke sunat, fardu, 2. Yang ketiga, sembahyang apakah yang sedang kamu lakukan, maghrib, maknanya sahaja aku sembahyang fardu maghrib, bar, tangan duduk sini. 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala tu, kita hadirkan dia selepas kita bar tadi. Bukannya kita menghadirkan di antara A yang ke bar. Sebab itulah kita jadi panjang tu. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Sebab tu jadi sesak nafas kita kata takbir tu. Itu yang puncanya solat kita ni. Kadang-kadang kita perhati orang, ya banyak solat yang angkat takbir sampai 3-4 kali tu, sebab tu lah. Sebab apa? Sebab tak faham konsep. Jadi sahaja aku sembahyang fardu maghrib bar, 3 rakaat tu hadis lepas 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, barulah kita baca wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi, doa iftitah. Tapi ustaz, kalau ustaz kata Allahu Akbar, hanya antara Allah yang Akbar tu, saya sahaja aku sembahyang fardu maghrib je, tapi 3 rakaat mengikut imam saya tak niat pun ustaz, sah tak solat saya? Sah. Tapi kalau ikut Syafi'i, kalau tak sebut lepas tu aku tu secara berjemaah makmuman lillahi ta'ala, maka solatnya sah, tetapi pahala jemaahnya tak dapat. Itu yang disebut dalam banyak kitab-kitab Imam Syafi'i. Nah, tapi ingat, satu jenis solat yang mana saya kata selepas bar tadi adalah sunat, 3 rakaat mengikut imam kalau sunat. Tapi satu solat yang mana wajib kita kena sebut juga lepas takbir, lepas bar tadi mengikut imam. Solat apa tuan-tuan? Solat tengah hari tadi, solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni dia wajib dibuat cara berjemaah. Tidak niat berjemaah, maka batal solat seseorang itu. Mesti kita kena hadirkan Allahu Akbar, lepas tu 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu wajib.
untuk solat Jumaat, tapi tidak diwajibkan untuk solat biasa. Tetapi kalau tidak hadirkan makmum lillahi taala, maka solatnya tak dapat pahala berjemaah mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu benda tu penting. Sebab tu kita nak mengelak keraguan di dalam solat kita. Sebab saya pesan, saya yakin tuan-tuan tahu benda ni. Tetapi yang jadi isunya duduk tengah-tengah solat, maka dia datang. Tadi aku niat berjemaah ke tidak? Kan saya beritahu. Banyak kali saya pesan tu. Kalau dah kita yakin sebab Allahu Akbar tu kita dah niat jemaah cantik dah. Tapi part time datang setan. Dia datang, dia kata, mu tu niat ke tak mengikut imam tadi? Dia bukan setakat kacau makmum, dengan pak imam sekali dia kacau. Pak imam, kamu niat tak imam tadi? Kalau Pak Imam tak niat, contoh dia kata Pak Imam tu tak niat mengikut menjadi imam, adakah batal keseluruhan solat orang di belakang? Tidak, tak batal. Dia tak dapat pahala Jumaat, orang lain semua dapat pahala Jumaat. Baru ni kita dah cerita, sebelum ni saya cerita bagaimana kita nak mengelakkan supaya takbir kita tidak terlampau lama, dan bagaimana kita nak pastikan bahawa takbir kita ini sekali sahaja, bukannya dua, bukannya tiga. Allah tak jadi, Allah tak jadi, Allah tak jadi. Kita nak mengelak macam mana tuan-tuan? Cara kita nak mengelaknya, sebab tu saya kata semasa turun daripada rumah lagi kita dah kena ada nawaitu bahawa aku datang ke sini nak solat berjemaah. Jangan disebab datang masjid sebab isteri nak membebel, abang ni dah pencing-pencing pun tak bagi masjid juga. Kita pun serabut dengan bini nak membebel, datang ke masjid. Kita mari masjid kerana serabut dengan isteri membebel. Itu jadi isu. Tapi kalau orang tu mari ke masjid, memang dia niat nak mari ke masjid dan dia yakin bahawa dia niat masa takbir, tiba-tiba dia was-was, tanya nawaitu dia datang ke sini ni nak main bola ke nak solat berjemaah. Kalau nawaitu nak solat berjemaah, maka settle niat dia tadi. Jadi kadang-kadang ikhlas saya kata benda ni. Saya pernah pergi banyak tempat, dia tak tahu bahawa di dalam niat kita ni kita ada tiga, iaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Saya ulang balik. Qasad ni maksudnya sahaja aku sembahyang, ta'arud, fardu, ta'yin, zuhur, isyak, maghrib, subuh dan seumpamanya. Itu nama ta'yin. Yang ni wajib. Tiga ni dianggap sebagai rukun di dalam niat untuk solat-solat yang fardu. Nanti kita cerita bagaimana pula dengan hukum solat untuk solat-solat yang sunat. Dia sebut lagi, wa qasada fi'lis salati bi an yaqsuda ada al-fa'ali as-salati litanbi harakatihi ala sa'iri al-af'ali al-ukhra. Kenapa perlu kita kena niat nak masuk sembahyang? Sebabnya kita nak mengelakkan kita rukuk, kita sujud, kita inti itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada niat untuk yang lain. Ada juga orang rokok, tapi dia bukan rokok disebab nak solat, orang rokok sebab nak betulkan dia punya pinggang dia. Pinggang dia rokok sekejap, tak namakan solat. Jadi maknanya orang rokok tu kerana nak solat. Ataupun contoh, dia mengantuk, dia pun tengah sembahyang, dia mengantuk, tiba-tiba tersembam tu ke bawah, terrukuk. Dia ada niat nak rukuk ke? Tak ada. Dia tak niat nak rukuk, terrukuk, maka dia boleh bangkit balik. Tapi kalau niat dah rukuk, maka dia tak boleh bangkit balik, batal solat dia. Nanti kita cerita bab solat berjemaah nanti. Jadi ini antara benda-benda yang perlu kita kena faham sungguh-sungguh. Wa qasada wujubiha wa qasdu wujubiha bi an yaqsuda niyyah fardhiyah li ta'yin as-salah al-asliyah la mu'adah. Kenapa kita kena sebut fardu? Qasad ta'arud kena sebut fardu. Kerana kita nak membezakan ni ta'yin asliyah, kita nak membezakan di antara solat-solat yang lain. La mu'adah maknanya bukan kerana adat ataupun bukan kerana nazar dan sebagainya. Ada juga orang nazar nak solat kan. Masa katanya nazar nak solat sunat. Solat sunat itu adalah perkara yang sunat. Tapi kalau dia bernazar, sekiranya aku dapat itu dan ini, aku bernazar nak solat sunat sebanyak 20 rakaat. Maka ketika itu wajib kena sebut belaka, sahaja aku sembahyang sunat nazar kerana Allah Ta'ala. Tiga juga, sahaja aku sembahyang sunat nazar. Dia jadi macam fardu. Nanti saya cerita beza sembahyang fardu dengan sunat ni. Sembahyang sunat ada setengah sembahyang sunat dia hanya dua je, qasad dengan ta'yin. Ta'arud tak ada, tak perlu sebut pun, sahaja aku sembahyang sunat duha. Tak payah sebut sunat tu, sahaja aku sembahyang duha sudah memadai sebab dia sunat. Tapi kalau fardu, mana-mana sembahyang fardu wajib, sahaja aku sembahyang fardu kena sebut. Kalau mana-mana sembahyang sunat yang kita nazarkan menjadi fardu, maka sunat tu kena sebut. Faham tak maksudnya? Sunat tak payah sebut sunat duha, tapi
Kalau kita dah bernazar, aku bernazar kalau itu ini aku nak sembahyang duha sebanyak ni 10 rakaat, maka wajib kena sebut sahaja aku sembahyang sunat duha. Tapi kalau hari biasa kita tak bernazar, maka memadailah kita sebut sahaja aku sembahyang duha, tak perlu sebut sunat pun. Nanti kita sebut di bawah. Okey, ini membezakan. Dia kata wal tamyizi al ibadati an adati. Kita nak bezakan sembahyang kita ni di antara ibadat dengan yang adat. Walitamyizi ratbi al-ibadah, dan juga membezakan dia di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Wala yakfi ihdar nafsi salah bil bali ghafilan an fi'li, yang mana kita tak boleh hanya sebut begitu saja tapi tidak diikuti dengan perbuatan. Maksud dia kata wala yakfi ihdar nafsi salah bil bali ghafilan anil fi'li. Maknanya kenapa perlu kita kena nyatakan, contohnya sahaja aku sembahyang. Kenapa perlu kata? Sebabnya tak cukup dengan hanya kita buat saja tapi tidak menghadirkan bahawa kita akan melakukan perbuatan. Sebabnya solat ni kita dah sebut dah, dia ada 3 rukun. Satu rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Hukum fi'li mana? Hukum fi'li ni rukuk, sujud, iktidal. Hukum qauli Allahu akbar, man assalamu alaikum, tu rukun qauli. Hukum qalbi niat kita. Satu-satunya niat ini merupakan rukun qalbi. Okey. Okey, bagaimana dengan yang solat qada? Solat qada ia jadi maknanya, contoh kita kata kita tak tertinggal sembahyang subuh atau bangun lambat sembahyang subuh tadi. Adakah perlu kita sebut qadaan lillahi taala? Mengikut majoriti para ulama menyatakan bahawa perlu sebut. Tetapi ada sebahagian ulama Syafi'i mengatakan bahawa contoh, kita untuk yang jelas kita dah perlu qada, maka kena sebut qada. Contohnya dah pukul 10 dah confirm. Tapi kalau katakanlah kita ni keadaan ruyum, keadaan yang gelap, yang kita tak pasti subuh dah habis ke belum, jam mati, pergi berkelok, tak tahu pukul berapa sekarang. Jam ni mana subuh ni dah habis ke tak lagi, kita pun keluar iktikad, kita anggap sebagai subuh dah habis. Kita sembahyang sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat, fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala, qadaan kerana Allah Taala. Rupa-rupanya waktu tak habis lagi. Adakah niat kita batal? Tak. Begitu juga kalau kita tengok waktu ni habis ke tidak, kita rasa tak habis lagi, kita pun tak sebut qada. Tak sebut qada. Rupa-rupanya waktu dah habis sebenarnya. Juga tak perlu kita ulang balik sembahyang. Tetapi kalau jelas tu pukul 10 pagi dah, subuh kita tertidur dah, bangun pukul 10 pagi tengok bola, contoh kita kata, maka lebih baik untuk ngelak khilaf tadi kita sebut perkataan qada tadi. Kita pergi lagi. Nanti saya buka soalan kejap lagi, sikit lagi. Wala tajibun niyyah fardiyah fi salati sabi. Walaupun untuk budak-budak, dia tak perlu pun sebut fardu sebab solat kat atas dia ni sunat. Walaupun sembahyang zuhur, dia ni tak cukup umur lagi. Dia kata saja aku sembahyang zuhur, sah solat dia tak? Sah. Sebabnya zuhur untuk dia ketika itu bukannya wajib, dia sunat untuk budak kecil yang belum akil balik. Okey, tetapi kalau dia sebut juga fardu, sah solat dia, maka itu lebih baik. Jadi kita nak ajar anak-anak kita, maka lebih baik biar dia niat sekali dengan fardu. Untuk yang fardu ni kita perdalamkan lagi sekiranya berlaku. Okey, maknanya ini untuk budak-budak orang tua, jangan cuba buat. Wala yajibu fi niyyati idhafah lillahi ta'ala, dan juga kita tak wajib pun niat untuk kita idhafah, kita sandar kepada Allah. Sahaja Allah, sahaja Allahu akbar, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala tu. Nak sebut ke tak? Tak sebut tak apa, sebut tak apa. Cuma jangan tinggallah ikut imam tu tadi, sebab kita nak pastikan dapat pahala Jumaat. Contohnya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan makmuman, Allahu akbar lillah, tak sebut. Boleh tak? Boleh, sebabnya dia tak termasuk dari 3 rukun yang saya sebut tadi, iaitu qasad, ta'arud dan juga ta'yin. Okey, wallahu alam bissawab. Ada soalan? Tak ada lah. Kalau tak faham tanya lah. Jangan senyap, nanti kan balik saja tak dapat apa. Kadang-kadang orang segan, banyak kali dah ada isu orang segan nak tanya fiqh ni. Sebab apa? Kan aku tanya soalan ke, nampak soalan tak sekolah sangat, malu je. Pergi haji 3 kali tanya soalan macam tu. Tak ada.
Sebenarnya orang lain pun sama juga, sama dengan kita. Nak tahu soalan-soalan tu. Okey. Wala yajibu niyatul idhafah lillahi ta'ala. Saya sebut dah, tidak perlu pun kita sandar pada Allah. Tapi kalau sebut, tak apa, lagi cantik. Lagi cantik. Maknanya, sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Sama dengan sembahyang Jumaat. Walaupun saya kata mengikut imam tu, kalau kita sebut, dapat pahala Jumaat. Tak sebut, tak dapat pahala Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, jangan. Kita kena sebut mengikut imam. Sebab sembahyang Jumaat ni, wajib secara berjemaah. Sama juga, kalau Jumaat, dia sebut mengikut imam tapi tak sebut lillahi ta'ala. Sah tak solat dia? Sah. Sebab dia kata apa? Li'annal ibadah la takunu illa lahu lillahi ta'ala. Maka kita pasti dah bahawa kita sembahyang ni kerana Allah Ta'ala. Cuma pada ulama menambah perkataan lillahi ta'ala tu untuk orang kata untuk menguatkan lagi hati kita sebagaimana yang kita lafaz niat tadi. Usolli fardhu maghribi 3 rakaatin ada ma'muman lillahi ta'ala. Waktu tak apa, tak apa. Hatta kalau kita tak sama hati kita dengan mulut kita, tetap hati akan menang. Contohnya, kita sembahyang maghrib. Tiba-tiba usolli fardhu isya'i. Tapi hati kita niat maghrib, maka hati kita akan menang. Sebab niat mulut tak jadi apa, tak kira. Tapi kalau kita kata usolli fardhu, kita lafaz mulut usolli fardhu maghribi, hati kita subuh, maka solat kita batal. Sebabnya ketika itu dia melibatkan hati. Boleh lah. Jadi sebab tu kita kata daripada awal dulu, sebelum masuk solat tu kita kena set awal-awal lagi, pastikan handset kita tutup, kita pastikan kereta kita kat luar tu kita kunci. Sebab apa? Takut-takut masa nak angkat takbir itulah dia mari kat kepala. Kereta aku kunci ke tak? Tobat sampai salam kala nanti dia dah ingat kereta kunci atau tidak. Itu penting tuan, penting, sangat penting. Sebab tu kita kata sebelum kita nak solat, pastikan hati kita ni dah khali, makna kosong daripada kita memikirkan perkara-perkara selain daripada kita fikir berkaitan dengan solat. Okey, kita pergi lagi. Wala tajibu niyatul istiqbal qiblah wala ada raka'at fil asah walakin tusanna fihi ma khuruja min khilafi aujibihima. Dia kata tidak wajib disebut niat menghadap kiblat sebab ada juga dalam setengah-setengah kitab fiqh Syafi'i sendiri bukan setakat itu. Ciklan dia tambah lagi. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Taala. Ada? Dalam kitab fiqh Syafi'i memang ada. Tetapi pandangan itu segelintir bagi pandangan ulama Syafi'i, tapi kitab ni telah mengatakan bahawa pandangan yang paling asah, dia kata tak payah sebut tak apa. Begitu juga dengan bilangan rakaat, tak sebut tak apa. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam, 2 rakaat, tak sebut tak apa. Itu semua perkara sunat. Sebab apa sebut sunat, sebut tak apa, tak sebut tak apa, tapi sebut lebih baik. Sama kita bincang pada awal dulu. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat. Yang wajibnya lafaz Allahu Akbar tu. Kalau kita tak angkat tangan pun tak apa. Kalau tak kena kita tengok depan kita tu, ada orang tu lafaz Allahu Akbar tapi tangan tak angkat. Solat dia. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram bukan angkat tangan. Yang maksud takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar. Tapi kalau jenis ada orang buat gitu, hak tu geng-geng dah pahala dah banyak, tak payah buat. Jadi kalau kita rasa kita ni, kalau boleh kita nak buat pahala sunat sebanyak mungkin dalam solat kita. Sebab kita yakin bahawa di dalam perkara fardu kita ni, perkara sunat lah dia akan menampungkan yang wajib. Betapa Allah ni nak suruh orang lain, semua hamba-hamba dia, semua masuk syurga. Timbang, tarik, mari. Macam kita nak buat ikam tek lah. Jadi biasa ikam tek dia tahulah. Semua cari belaka cukai-cukai, mana resik-resik, semua cari nak suruh drop cukai ni. Biar sepatut kena bayar 10,000, biar tak payah bayar langsung pun boleh. Nak potong. Lebih-lebih lagi Allah dengan kita. Apabila kita masuk dalam mizan Allah ni, maka Allah suruh cari, wahai malaikatku, mu cari sebanyak mungkin mana-mana ibadat dia tu, suruh letak. Supaya ni, aku nak suruh dia masuk syurga. Sebab Allah sifat adil. Sifat adil maknanya dia langsung tidak akan menanyakan hamba dia. Tidak akan. Mustahil Allah akan menanyakan kita. Sebab itulah dia akan cari, ya Allah, solat dia ni ya Allah, out ya Allah. Malaikat kata, mu cari mana hak sunat dia. Cari hak sunat dia.
Orang kata, sunat pun ya Allah. Malaikat kata, masa rukuk mu tak baca gapo ya Allah. Ada setengah depan tu dia baca satu. Dia baca satu, sepatutnya tiga. Mu tengok makhraj dia lagu mana untuk cover yang tiga tadi. Betapa Allah nak suruh tarik kita masuk syurga. Ni kita tidak. Nak lafaz subhanallah bi'ala, subhanallah azim tu tak boleh. Sebab apa tak membazir dia? Lepas tu saya kata tadi, hak geng-geng banyak pahala, tak payah buat. Kalau kita rasa kita tak banyak pahala, buatlah. Maknanya kita ni golongan yang sangat memerlukan, sebab kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmat dia, dan kita buatlah sebanyak mungkin apa yang diperintah, walaupun perkara tersebutlah perkara-perkara yang sunat. Dia sebut lagi, walakin dia kata wala adada rakaatin, tidak apa tak sebut bilangan rakaat pun, walakin tusan fihi ma khurujan min khilafi min aujibihima. Walau bagaimanapun kalau kamu sebut bilangan rakaat itu lebih baik, sebab nak mengelakkan perselisihan di kalangan ulama Syafi'i sendiri. Kan kita baca kitab Al-Mu'tamad ala Mazhab Syafi'i. Ini adalah gabungan di antara kitab-kitab ulama Syafi'i saja. Ada ulama Syafi'i kata kanan, ada ulama Syafi'i kata kiri. Jadi maknanya digabung, dia ambil pendapat yang paling kuat untuk meraihkan semua pandangan para ulama, maka dia kata mu sebut bilangan rakaat itu lebih aula. Manalah tahu, disebabkan kita sebut bilangan itulah kita masuk syurga nanti. Wa tasihun niyatul ada' bi niyatil qada' li uzrin kal jahli bi waqtil ghayyi wa nahwihi. Tadi ciklah saya sebut dah. Wa tasihun niyatul ada' bi niyatil qada' li uzrin kal jahli bil waqti li ghayyi wa nahwihi. Boleh sah solat dia sekiranya dia niat qada' pada solat yang tunai dan niatkan tunai pada solat qada' disebabkan tidak tahu waktu solat yang sebenar, disebabkan cuaca gelap sebagainya, maka dia terniat benda yang qada pada solat fardu dan fardu pada niat qada. Sah tak solat dia? Sah, tak jadi masalah. Fa dhanna khurujul waqti fa sallaha qada fa bana baqa'il waqti. Sebab apa dia rasa solat dah habis? Sebab waktu dah habis. Sebab tu dia niat secara qada, sedangkan waktu sebenarnya tidak habis lagi. Kama tasihun niat al-qada bi niyatil ada' lima sebab. Begitulah sebaliknya. Wali'annahuma bimakna wahid, kedua-duanya maknanya satu, sama je. Qada dengan tunai maknanya sama dari segi maksud bahasa dia. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru, apabila manusia selesai menunaikan solat, segi bahasanya qada tu maknanya selesai, dan ada ni juga maksudnya selesai juga, sama juga. Jadi maknanya kalau orang tersalah disebabkan itu, maka dia tidak jadi masalah. Wa yushtaratu qasdu fi'lis salati naflu dhi al-waqt. Ni baru masuk dah. Walau bagaimanapun untuk solat yang mempunyai waktu yang khusus, au dhi as-sabab, ataupun sebab-sebab yang tertentu, wa yajibu ta'yinihi, maka dia hanya diwajibkan ta'yinnya sahaja, tidak perlu sebut sunat. Contohnya kita kata sahaja aku semayang duha, sebab duha ni ada solat waktu, al-isra ada waktu, maknanya kita boleh tak perlu kita ni masukkan sunat, tak perlu. Dia kata wa yajibu ta'yin, tapi ta'yin wajib. Kal fardhi litamyiz as-salah allati yaksiruha an ghairiha fa yaksur sunnah dhuhr mathalan wa salat istisqa al-kusuf aw idul fitri al-dhaha wa sa'il rawati, lakin as-sahih la yushtat an-niyah nafliyah li an nafliyah mulazamah lin nafli. Maka tak perlu nak sebut niat, tak payah. Kalau sebut tak apa, tak nak sebut pun tak apa. Tapi setengah ulama kata, dia sebut sini, dia kata sesetengah ulama kata untuk solat sunat yang berwaktu lebih afdal. Dia kata lebih afdal sebut sunat. Contohnya kata sahaja aku sembahyang sunat duha, sahaja aku sembahyang sunat katanya Idul Fitri, sahaja aku sembahyang sunat istisqa. Tetapi jumhur dia kata di kalangan ulama Syafi'i kata tak ada syarat mana-mana sunat memadai qasak dengan ta'yin. Ta'ruf tak sebut tak apa. Kita sebut qasak sahaja aku semayang, fardu, ta'ruf, ta'yin, zuhur, asar, isyak, maghrib, subuh. Maknanya sahaja aku semayang sunat duha. Jadi hak ta'yin ni, hak ta'ruf ni tak sebut tak apa. Sahaja aku semayang duha, sudah memadai. Sahaja aku semayang hari raya Idul Fitri, tak sebut semayang sunat hari raya pun tak apa. Sebab dia kata li'anna nafliyah mulazamah lin nafli. Kerana semayang sunat tetap dia sunat, dia tidak akan berubah pergi kepada perkara-perkara lain,
melainkan jika seseorang itu bernazar. Apabila bernazar, maka wajib dia sebut sahaja aku semayang sunat duha, sebagaimana dia sebut sahaja aku semayang fardu zuhur. Ustaz, kalau ada orang bernazar, Ustaz, kalau saya ni dapat projek itu gini, saya ni bernazar nak semayang zuhur. La ilaha illallah. Ada juga makhluk sumbat macam ni. Nah, nak semayang, dia kata dia niat aku nak semayang, aku bernazar nak semayang zuhur. Rupa-rupa ni tak semayang, kau suruh semayang. Tapi kali ni dia bernazar, maka wajib dia kena bayar kafarah. Wajib kena bayar kafarah. Kalau semayang sunat, dia bernazar, kalau aku dapat projek aku nak semayang sunat duha 20 rakaat. Contoh, nak bayar 10 rakaat. Contoh dia kata. Kalau dia tak buat, baru kena bayar kafarah. Tapi kalau dia buat, tak kena bayar kafarah. Tapi kalau bernazar benda yang wajib, aku bernazar nak puasa bulan Ramadan, dia kata, maka wajib dia kena bayar kafarah. Sebab Ramadan ni tak payah nazar pun wajib kena buat. Ada juga jenis-jenis hak jenis suka yang main dengan ibadat nanti sebab yang main. Sebab walaupun nazar ni dibolehkan, tapi jangan cuba nak main dengan nazar. Wallahu alam bissawab. Amma an-naflu al-mutlaq alladhi la yataqayyadu bi waqtin. Sekiranya sembahyang sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya sembahyang sunat mutlak tak terikat dengan waktu. Mau sembahyang ke apa tak ada? Aku saja sembahyang 2 rakaat. Contohnya kata-kata, hari ni angin sikit kepala, baking. Kan kita sebut dalam banyaklah hadis kita kata, barang siapa yang dalam keadaan marah, maka istighfar kepada Allah banyak-banyak. Kalau tak boleh istighfar juga, mau pergi ambil wuduk. Tak ambil wuduk pula, mau pergi sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat gapo? Tak kena sembahyang sunat hindar marah. Tak ada. Maknanya kita niat sahaja aku sembahyang sunat. Bar. Jadi maknanya tidak ada sunat gapo-gapo. Hak yang tu hanya perlu pandang dia kata la yataqayyad wala yakfi fihi niat fi'l salah. Cukup memadai sahaja aku sembahyang. Bar. Tak saya sunat pun tak apa. Maknanya dia tak perlu sebut gapo. Ini maknanya sunat mutlak. Maknanya kalau kita sebut sahaja aku semayang fardu maghrib, sahaja aku semayang duha, nak sebut semayang sunat duha pun tak apa. Kalau semayang duha dah sah. Tapi sunat mutlak tadi sahaja aku semayang, tak sebut sunat gapo tak apa. Tak sahaja aku semayang sunat mutlak, tak sebut tak apa sunat mutlak. Sahaja aku semayang 2 rakaat kerana Allah Taala, selesai masalah. Itu bagi mana-mana semayang sunat yang mutlak, yang tidak terikat dengan mana-mana waktu. Kita pergi lagi. Wa in kanat as-salatu sunnatun. Wa in kanat as-salatu sunnatan ratibati kal witri. Sekiranya mana-mana sunat yang rawatib, yang perlu digabungkan dengan sembahyang-sembahyang fardu. Mana kadang-kadang kita keliru. Kadang-kadang ustaz ni sebut sembahyang sunat, kadang-kadang sebut sembahyang sunat rawatib, kadang-kadang sebut sunat hai'ah, kadang-kadang sebut sunat mu'akkad, kadang-kadang sebut sunat mu'akkad. Pening kepala kita. Hak mana satu sebenarnya? Sebenarnya sunat abad tu sunat besar. Sunat besar tu dia bawah payung dia ni hak sunat berwaktu, sembahyang raya, sembahyang duha, bawah dia ni sembahyang sunat rawatib. Sunat hai'an, sunat kecil. Sunat kecil ni mana? Sunat mutlak tak ada, atau sembahyang sunat qabliyah maghrib yang kita buat tak ada. Tu sunat kecil. Sembahyang sunat qabliyah hasar tu sunat kecil. Jadi hak sunat besar ni setengah tu nama dia sunat mu'abbad, setengah panggil sunat mu'akkad. Geng sama belaka tu. Nama je beza. Nama dia Yusuf, kadang-kadang panggil Abang Ngoh Yusuf tu orang sama. Itu je. Jadi untuk solat rawatib ni dia duduk di bawah sembahyang sunat besar tadi, abad muakkad tadi. Sebab apa dia panggil sunat rawatib? Sunat rawatib ni sunat yang dilampirkan. Kalau kita bahasa kita surat yang dilampirkan. Makna rawatib ni mesti dia kena lampirkan dengan sembahyang-sembahyang yang wajib. Mana? Sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isyak dengan qabliyah subuh atau sunat fajar. Itu semua nama di sunat rawatib. Jadi kita keliru. Benda tak keliru pun benda sama. Okey. Wa in kana salatu ratibah kal witri, sekiranya sembahyang sunat yang perlu sembahyang sunat rawatib, yang perlu di mana sunat-sunat yang gabung dengan sembahyang fardu. Kalau witri, misalnya witir, witir ni kena gabung sunat rawatib juga. Setengah ulama kata witir adalah sunat rawatib. Terutama sekali
Tak sembahyang sebut kan orang marah pula saya. Terutama sekali Hanafi. Hanafi ni mengatakan sembahyang sunat witir ni wajib, berdosa kita tak buat. Melainkan geng-geng jumhur para ulama yang lain mengatakan dia sunat. Hak ni hak kita pegang dia sunat. Jadi sunat witir ni bila boleh buat? Boleh buat suka-suka ke? Tak boleh. Kena buat mesti selepas sembahyang Isyak. Baru kita boleh buat witir. Sebab tu dah sunat witir ni termasuk sembahyang sunat rawatib. Termasuk yang lagi sunat zuhur. Dia kata fayajibu ta'yiniha, dan wajib kena ada ta'yin. Tak serupa. Maknanya dia ni hampir sama dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat hak ada waktu duha dan sebagainya. Hak sembahyang duha tu ulama berselisih. Setengah kata kena sebut sunat duha, setengah kata tak payah sebut sunat. Tapi hak kuatnya tak payah sebut pun tak apa. Hak ni pula macam mana? Dia kata fayajibu litamyiziha an ghadiha fayushtaratu niyatu fi'l as-salah wa ta'yin. Memadai tanpa khilaf di kalangan ulama Syafi'i, memadailah sahaja aku semayang, sebut semayang apa kita nak buat. Sahaja aku semayang witir, sahaja aku semayang qabliyah, ba'diyah. Tak payah sebut saya semayang aku semayang sunat. Tapi nak sebut juga tak ada masalah. Cuma kita kata niat kita ni sah tidak, memadai ada dua, qasak dengan ta'yin. Ta'arud tak ada tak apa untuk semayang-semayang sunat rawatib. Tapi witir ni kita sebut dah banyak kali. Bagi orang yang bermusafir, dia jamak dah maghrib dengan isyak. Contohnya tadi semayang maghrib bersama-sama dengan imam tadi. Lepas semayang maghrib, dia akan takbir semayang jamak dengan apa nama isyak 2 rakaat. Lepas assalamualaikum, tengok-tengok jam baru pukul 7.30, isyak lambat lagi. Dia boleh semayang witir tak Ustaz? Dah. Sebabnya semayang witir syarat dia adalah mesti kena keluar sudah lepas dia selesai semayang isyak. Bukannya mesti masuk fardu isyak. Contoh tarawih pun sama, tarawih sama. Contohnya kita musafir pergi mana-mana, musafir macam kata kita pun jamak maghrib dengan isyak. Lepas kita nak semayang tarawih, isyak tak masuk lagi. Tarawih tidak pernah mensyaratkan bahawa isyak kena masuk, tapi dia mensyaratkan isyak telah tunai. Itu maksud dia gitu. Tapi jangan cuba buat dekat-dekat orang ramai ni pula. Tengok lepas semayang maghrib, mentang-mentang dia jamuk bulan puasa, dia semayang sallallahu alaihi wasallam pukul 7.30. Jadi semayang mazhab mana pula semayang lagu ni? Kamu semayang tarawih. Ni pukul berapa isyak tak masuk lagi? Amal musafir, kalau boleh jangan buat lagu tu. Buat tempat-tempat mana tak timbul fitnah kepada masyarakat. Kita buat contohnya, kita program di hotel, contoh kata mungkin ada program ke keluarga, kita buka puasa maksudnya pergi hotel jauh dari rumah 2 marhalah, contoh kita semayang isyak maghrib isyak terus buat tarawih, isyak tak masuk lagi, tak ada masalah, silakan. Boleh? Okey. Wala yushtaratu idafat al-witri lil insya'i. Maka sebab kita sebut tadi semayang, contoh semayang zuhur, kita akan sebut kan sahaja aku semayang ba'diyah zuhur, betul tak? Kita sebut qabliyah zuhur, kita sebut sunat fajar, sunat ba'diyah apa kita semayang ba'diyah maghrib, kita sebut perkataan maghrib sebab kita nak gabung dengan rawatib tadi. Sebab witir macam mana Ustaz? Adakah witir ni perlu kita kaitkan dengan isyak? Sebab Ustaz sebut tadi dia adalah semayang rawatib juga. Rawatib dengan siapa? Rawatib dengan isyak. Perlu tak kita niat apa dikaitkan sahaja aku semayang witir, maknanya dalam waktu isyak kerana Allah Ta'ala? Tak perlu. Dia berbeza sebab witir ni dia special sikit lain daripada orang lain. Tapi bagaimanapun saya pesan sebenarnya witir ni Nabi suruh buat. Kalau takdir kita bangun malam, dah waktu-waktu tinggal berapa saat, berapa minit lagi untuk masuk subuh, semayang sunat manakah yang perlu aku buat? Sunat witir. Witir susah. Sebab itulah ulama Syafi'i pun, walaupun dia pegang, ulama yang Syafi'i, Maliki, Hambali pegang dia sunat, tapi sunat sangat besar. Sunat sangat besar witir ni. Sehingga Nabi boleh dikatakan dia tidak pernah meninggalkan witir, sehingga ulama ni, sehingga para sahabat menyangka witir adalah wajib. Satu ketika maka sahabat ni pergi tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tengok setiap kamu lepas semayang qiyamul lail, aku tengok kamu semayang 1 rakaat. Adakah witir ni wajib? Tak wajib. Maka selepas daripada itu Rasulullah semayang dari bilik dia. Sebab nak mengelakkan sahabat ni kata witir ni adalah wajib. Itu besar. Nabi ni kadang-kadang, sebab itulah Nabi ni setengah-setengah ibadat dia sembunyikan sebab nak mengelakkan orang menganggap dia ni wajib.
Sembunyi, dia buat sekali tamu keluar, lepas dia tinggal. Begitu juga dengan tarawih. Pada awal dulu dia buat bersama-sama. Orang menyangka tarawih ini wajib, Nabi buat rumah. Sekarang ni Ustaz boleh kita buat tarawih di rumah Ustaz sebab Nabi buat gitu. Tu Nabi kita ni mai masjid jarang-jarang dah untuk soal banyak tarawih buat ke mana. Mari ya masjid. Selesai masalah. Okey, wallahu alam bisawab. Ada soalan tak? Jalan. Isyak kita pukul apa Tak nampak. 8:11. Okey, sila. Boleh ulang. Kalau ada keperluan kita nak mufarakah, niat tu macam mana? Nanti tidak. Kalau seseorang mufarakah, kalau ada keperluan lah, maksudnya bila kita nak mufarakah tu, jadi niat tu macam mana? Sebenarnya saya tak berapa clear soalan. Minta maaf, kadang-kadang telinga saya kita kemas kan, kadang-kadang tak sebutan tak jelas. Sahabat tanya macam mana kalau niat masa nak mufarakah? Niat mufarakah. Sekiranya seorang niat mufarakah, Cara niat mufarakah begitu. Saya cuba saya faham kan? Saya faham dah. Maknanya sekiranya seorang tengah solat berjemaah, dia niat mufarakah, begitu. Dia niat mufarakah lah. Okey, saya ulang dah. Sekiranya seorang solat berjemaah, dia niat mufarakah. Boleh? Kalau maksudnya minta maaf Ji, saya pakai mic saya tak jelas. Maknanya dia tengok imam, misalnya kata imam tak jelas, tak betul, dia niat mufarakah. Okey, tak apa. Okay. Beginilah. Mufarakah ni dia ada 2-3 benda, 2-3 suasana. Dia mufarakah ni tidak kita bukan sahaja timbul isu pada solat berjemaah, kadang-kadang ketika kita solat berseorangan pun. Dengar betul-betul saya cerita lah. Mula-mula saya cerita bab solat berjemaah. Sekiranya seseorang itu tengok contohnya dia sebut sod tak betul. Kadang-kadang baca baris. Contoh dia baca iya kena dia baca iya kena berdua iya kena stain. Tak betul iman. Kita pun aku niat mufarakah. Begitu. Boleh nah? Okey. Maknanya dia niat mufarakah. Kalau dia niat mufarakah aku bercerai ataupun tak dia sebut mufarakah dalam hati dia aku bercerai dengan imam, secara automatik maka solatnya terputuslah dengan imam tersebut. Okey, tetapi misalnya kata-kata ini, saya bagi contoh. Ini saya selalu beritahu benda yang sama kepada jemaah supaya insya-Allah dah masuk. Ini nak jawab kata kalaulah sekiranya kalau kita niat nak mufarakah dengan imam, memang kita qasad dengan niat nak mufarakah dengan imam, maka secara automatik solat kita terbatal, terputus dah. Cuma kita ikut perbuatan dengan imam tersebut kerana nak mengelakkan fitnah pada masyarakat, itu diharuskan. Boleh. Yang kedua saya sebut sekiranya seseorang tu semayang seorang-seorang pun. Semayang seorang tiba-tiba tak jadi semayang. Dia datang dengan kosak dia, tak jadilah semayang, maka solatnya batal. Tapi kalau dia mari, kadang-kadang sebab dia mari, setan yang urut kita mari. Kita tak niat pun, dia mari niat mufarakah, maka solat kita tidak dianggap sebagai mufarakah. Tak apa, nanti saya ingatkan saya sebab masa masuk, ingatkan saya nanti kita minggu akan datang nanti saya sebut pasal mufarakah. Saya tulis kat sini. Boleh nah? Okey. Wallahu alam bisawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Ya muallimal Ibrahim al hikmata allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma andawul al jibal yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman ya rabb Ibrahim Musa wa Isa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatil alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa aibina nisyan bi rahmatil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabi mursalin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa lil musalihat wa tawassaw bil haqqi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis sini ada soalan mufarraqah nanti.